kitab Pati Paridah, muka surat 53 bahagian ke-9 daripada bawah. Muka surat 53 bahagian ke-9 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Nama-nama 25. Nama-nama 25 Rasul yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang, percaya dengan jalan tafsil, dengan jalan satu-satu, dengan jalan terperinci, berpegang secara ijmal ramai nabi-nabi dan rasul-rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramai tu berapa jumlah dia, seramai mana jumlah dia, pandangan yang muktamad tidak diletak bilangan. Ayat kitab kata tidak dihinggakan dengan bilangan yang tertentu, tidak dihinggakan dengan bilangan tertentu, dengan makna tak letak bilangan lah. Setakat ramai nabi-nabi dan rasul-rasul yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita mengetahui bahawa nabi-nabi, rasul-rasul ramai, dan kita berpegang, kita percaya kesemua tu adalah nabi dan rasul bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang dipilih oleh Allah, yang dilantik oleh Allah menjadi nabi dan rasul, kita beriman dengan kesemua. Semua itulah. Bukan kata siapa semua tu. Bilangan pun pandangan muktamad tak seletak. Bilangan pun pandangan muktamad tak seletak. Hak wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang satu-satu nama seorang-seorang. Boleh pergi kepada hak Rasul 25 orang yang namanya disebut di dalam Al-Quranul Karim. Maka Rasul 25 orang ini termasuk di dalam perkara agama yang diketahui dengan mudah-mudah, yang mana dahulu pada membicarakan takrifan iman, takrif definisi orang panggil sekarang ni, definisi iman yang terdahulunya tasdik hati, percaya hati, membenar sepenuhnya di hati akan sekalian perkara agama yang dibawa datang oleh Rasul daripada Allah Subhanahu wa taala, perkara agama yang diketahui secara mudah-mudah, orang tahu belaka, tak ngaji banyak pun tahu. Sebab perkara agama yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, kita maklum. Jadi hak perkara agama hak nak bawa datang ni banyak. Kita wajib percaya sekalian. Nak percaya macam mana, kita tak tahu pun ianya adalah perkara agama yang Nabi bawa datang. Hak percaya ni akan perkara agama yang diketahui secara mudah-mudah. Perkara hak besar-besar, hak orang tahu belaka. Termasuk Rasul 25 ni. Rasul 25 ni orang tahu belaka ni. Sebab apa? Sebab namanya disebut jelas-jelas, terang-terang di dalam ayat Al-Quran. Dan di antara nabi-nabi, rasul-rasul tu berulang-ulang namanya disebut dalam Al-Quran. Jadi bilangan Rasul 25 ni termasuk di dalam perkara agama yang orang tahu belaka. Hak ni wajib kita tasdik hati, wajib kita membenar hati, percaya hati hak Rasul 25 ni dengan jalan tafsil. Hak jalan ijmal, ramai nabi-nabi, rasul-rasul yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala, ramai-ramai tu kita tasdik hati belaka, kita membenar hati belaka.
Kita percaya hati belakang ramai-ramai tu. Tapi ramai-ramai tu nama, tak tahulah nama. Jumlah. Pandangan muktamad jangan letak jumlah. Setakat letak ramai. Tapi masyhur kitanya bilangan Nabi 124,000 orang. Bilangan Rasul daripada 124 Nabi tadi, 124,000 Nabi tadi ni diangkat setangga lagi jadi Rasul 313 orang. Jadi 124,000 orang ni diberi pangkat nubuah. Pangkat nubuah ni pangkat kenabian. Orang tu nama Nabi, panggil Nabi. Siapa Nabi ni? Orang yang diberi pangkat nubuah. Kita panggil pangkat kenabian. Daripada 124,000 orang hak dipilih dan diberi pangkat Nabi ni, diangkat setangga lagi, diberi pangkat risalah. Kita sebut sebagai pangkat kerasulan. Tu kalau ikut terjemahan kita lah, gitu tau. Nubuah, kenabian, risalah, kerasulan. Jadi daripada asalnya pangkat nubuah, Allah Ta'ala pilih angkat setangga lagi, diberi pangkat risalah menjadi rasul 313 orang daripada hak Nabi 124,000 orang. Ini hak masyhur kita. Tapi ini bukan pandangan yang muktamad. Pandangan muktamad tak seletak lah, tak seletak jumlah. Kemudian pandangan dhaif berkaitan dengan Nabi ni ada 1.2 juta. Ada yang terkena kitab 1.2 juta. Kata Muqatil mengatakan Nabi-Nabi ni 1.424,000 orang. Lagi ramai tu. 124,000 tu ramai dah. 1.424,000. Oh, 10 kali ganda lebih lagi ni. Pada ni. Bukan hanya satu pandangan sahaja bilangan Nabi 124,000, bukan ada pandangan menyatakan bahawa 1.2 juta. 1.200,000. Ada setengah mengatakan 1.424,000 orang. Dan ada yang menyatakan bahawa tak sapalah Nabi 124,000 orang. Dari mana Nabi? 25,000 orang. Nabi ada 25,000 orang. Mana bilangan tu khilaf ulama dah. Tapi itu semua pandangan dhaif belaka. Itu semua pandangan dhaif berdasarkan pada hadis-hadis yang dhaif. Jadi pandangan muktamad tidak diletakkan jumlah Nabi dan Rasul. Dia Nabi ini hanya untuk beramal sendiri, tidak diperintahkan menyampai. Tidak dimerintah fa illam yu'mar bitabligh fahuwa nabiyyun. Dan jika tidak disuruh dengan menyampaikan, nabi. Tu nabi. Hak diperintah menyampaikan, naik setangga laginya menyampaikan. Diwahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan menyampai. Itu adalah rasul. Diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak diperintahkan menyampai, ianya nabi. Gitu. Diperintahkan menyampai, ianya adalah rasul. Sebab tu kalau kita bicara berkaitan dengan sifat nabi yang kita wajib imani, nabi ke rasul ke sama pilihan Allah, kita wajib berpegang bahawa nabi rasul ni dipilih di kalangan manusia yang sempurna nisbah seorang manusia. Nabi rasul tak ada cacat, tak ada. Nabi rasul ni tubuh badan sempurna, akhlak sempurna, keturunan comel. Ni bukan kata Nabi rasul ni mak ayah dia tu orang jahat, tak ada. Maka Nabi rasul ni dipilih daripada
mereka yang sempurna nisbah seorang manusia tapi bukan Tuhan. Hak kita sifat Allah, sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya, itu sifat kesempurnaan bagi Tuhan. Adapun Nabi Rasul manusia bukan Tuhan. Maka sifat sempurna di Nabi Rasul ni sempurna nisbah seorang manusia. Sempurna dari sudut apa? Dari sudut tubuh badan sempurna, tak ada cacat-cacat, tak ada. Sempurna dari segi akhlak. Akhlak semuanya akhlak yang baik-baik belaka. Sempurna dari sudut keturunan. Hak dipilih oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Waktu kita berpegang secara ijmal, dipanggil secara ringkas, Nabi Rasul pilihan Allah bersifat dengan sifat sempurna nisbah seorang manusia. Kita pergi pula secara tafsil, secara terperinci. Sidik, amanah, tabligh, fatanah, itu sifat Rasul. Itu sifat Rasul. Yang wajib kita berpegang secara tafsir sifat Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sifat Nabi kita wajib pegang dua, sidik dan amanah. Tabligh, Rasul Nabi tidak diperintahkan menyampai. Lepas tu fatanah, cerdik. Dia fatanah ni dia berkait dengan tabligh. Sebab tu jangan lupalah dan kitab Pati Faridah betul lah, sidik, amanah, tabligh, fatanah betul lah. Tapi jangan lupa dalam kitab Hidayatus Salikin kita tu, Hidayatus Salikin kita, ini kitab Pati Faridah, 4 sifat, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Tapi jangan lupa dalam Hidayatus Salikin didatangkan sifat Rasul 3, sidik, amanah, tabligh. Tidak didatangkan fatanah, cerdik. Sebab apa? Sebab fatanah sudah masuk di bawah tabligh. Nak menyampaikan pastilah kena cerdik. Kalau tidak cerdik nak menyampaikan macam mana? Contoh Nabi SAW nak menyampaikan kepada orang kafir Quraisy, wak jahiliah, wak yang tidak bertamadun, kerja dia berperang sahaja, kerja dia berbunuh-bunuhan sahaja. Sampai peringkat anak perempuan dia pun disanggup bunuh. Maknanya tak ada tamadun langsung. Jahiliah, jahil, bodoh sangat. Bunuh anak perempuan. Sebab apa? Sebab anak perempuan ni tak boleh pergi berperang. Sebab dia nak kerja nak berperang. Ada ni. Dia nak berperang dia kena lelaki. Berperang pula, kalau berperang akan jadi malu sebab anak-anak perempuan akan dirampas oleh orang. Jadi anak perempuan ni nak jadi tentera, dak dah. Nyusah pulaknya. Sebab apa? Kalau aja orang pakat takat anak-anak perempuan tu jadi hamba apa semua, dah jadi malu. Pandai ni. Nak jadi tentera perempuan dak, buat nyusah. Tu dibunuh tu. Moleklah bunuh habis puan, tak ada keturunan apa dia. Hak bunuh anak perempuan tu, bini dia perempuan juga, apa dah bunuh bini dia tu? Kau nak kira lah. Orang kata bodoh tau. Dibunuh anak perempuan. Yang melahirkan anak perempuan tu isteri dia perempuan. Dia dilahirkan oleh mak dia perempuan. Lepas tu anak perempuan dia bunuh. Itu mana bodoh tu, jahiliah. Ada tamadun langsung. Dia masa tu yang bertamadun di Palestin tu. Sebab daripada Nabi Ibrahim AS tu berturutan tu Nabi Rasul kok pulau Palestin. Ni panggil puak Bani Israel ni puak yang bertamadun, puak yang terkehadapan. Sebab tu dia sombong. Mana dia ni puak yang berpelajaran. Ni ahli Palestin ni. Ahli Mekah ni setakat Nabi Ismail AS tak ada Nabi dah. Tak ada dah. Jadi orang Mekah ni orang jahiliah. Kalau Nabi SAW dilantik di Rasul, kalau tak cerdik macam mana nak menyampaikan? Kalau tak cerdik. Jadi fatanah cerdik, setengah pandangan tak payah bilang asing, secara tafsil sudah masuk di bawah sifat tabligh.
Jadi fatanah ni hanya masuk di dalam ijmal. Bersifat dengan sifat fatanah tu sifat cerdik, ada sifat sempurna nisbah seorang manusia. Jadi gitu. Jadi apabila pergi pada sifat Nabi, Nabi tidak menyampaikan. Maka sifat fatanah Nabi ni tak payah kita pegang lah. Tak payah pegang secara tafsil. Nabi yang dilantik oleh Allah pasti benar. Nabi yang dilantik oleh Allah pasti amanah. Tanda ni pasti amanah. Dua tu tetap dah benar. Menyampaikan tidak diperintahkan menyampai. Lepas tu fatanah tak payah pegang secara tafsir lah. Lepas tu jadi Nabi jadi bodoh lah. Jangan lupa sebut dah tadi kan, kita wajib berpegang mula-mula Nabi Rasul ni bersifat dengan sifat sempurna nisbah seorang manusia. Cerdik dengan bodoh, mana sifat sempurna nisbah manusia? Cerdik, kena peganglah cerdik. Tapi tak ayat pici lah. Tak ayat pici. Mana sifat-sifat comel tu, cerdik ke, tegah ke, berani ke, ada belaka di Nabi. Nak gitu je. Tapi tak ayah pici lah cerdik tu, sebab Nabi tidak diperintahkan menyampai. Rasul diperintahkan menyampai. Akan tambah lagi satu sifat kita wajib berpegang. Rasul bersifat dengan sifat sidik. Jadi hak kita duk ngaji sidik, amanah, tabligh, fatanah, itu sifat Rasul. Sifat Nabi yang kita wajib berpegang secara tafsir dua, sidik dan amanah. Secara ijma', secara ringkas, Nabi Rasul pilihan Allah pasti bersifat dengan sifat sempurna nisbah seorang manusia. Jadi Nabi ni hanya diperintahkan menyampai dengan bahawa mereka diperintah oleh Allah mengisytiharkan pada kaum mereka adalah Nabi, kata dia, supaya dihormati oleh kaum mereka. Lepas tu Nabi ni beramal dengan Tuhan. Gitu. Beramal dengan Tuhan. Tak ada diperintahkan menyampai. Tapi kaum mereka mengetahuilah ianya adalah Nabi. Jangan duk kacau orang Nabi ni. Mana dia hanya menyampaikan apa yang Nabi ni menyampaikan pada kaum dia. Menyampaikan bahawa ia telah dipilih oleh Allah menjadi seorang Nabi. Setakat itu saja. Berarti dia pun beramal. Tidak diperintahkan menyampai. Pernah belajar kitab Penuh Bagi Hati. Bicara redha dengan qada Allah, sifat mahmudah yang ke-9. Kita pernah bagi hati. Ini kitab biasalah di mana-mana masjid, kuliah-kuliah, kitab Penuh Bagi Hati ni kitab biasalah. Jadi di bawah bicara sifat mahmudah yang ke-9, iaitu redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita wajib redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala? Termasuk qada Allah pada rupa kejahatan. Termasuk qada Allah pada rupa kejahatan. Kenapa wajib redha? Sebab apa yang diqadakan oleh Allah termasuk yang rupa kejahatan, ada hikmah dia belaka. Ada hikmah dia belaka. Sebab tu kita wajib redha akan sekalian qada Allah termasuk yang rupa kejahatan. Redha dari sudut itu perkara yang diqadakan oleh Allah. Tapi kena pandang sudut yang kedua. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang adalah pilihan dia dan usaha dia. Kan kita kan, kita berpegang perkara jahat yang berlaku tu qada Allah, itu rukun iman ke-6. Dan kita ahli sunnah wal jamaah wajib berpegang seseorang hamba ada pilihan dan perbuatan. Ni dua ni jangan lupalah dua ni. Perkara jahat yang berlaku qada Allah itu rukun iman yang ke-6. Kemudian kita wajib berpegang seseorang hamba yang melakukan kejahatan ada pilihan dia sendiri dan ada perbuatan dia sendiri.
walaupun pilihan seseorang hamba untuk melakukan kejahatan dan perbuat akan kejahatan, ianya qada Allah juga. Sebab segala-galanya qada Allah, termasuk perkara jahat, termasuk seseorang memilih untuk melakukan perkara jahat, qada Allah. Seseorang pun memperbuatkan perkara jahat, qada Allah, tu tetap dah. Tapi dua pegangan tu jangan tu jaga molek dua tu. Sekarang perkara jahat yang dilakukan oleh seorang hamba dari sudut qada Allah, wajib redha. Apa ni redha? Kena terima, jangan persoal qada Allah. Dari sudut perkara jahat yang berlaku tu, seseorang hamba yang memilih, bukan dipaksa, seorang hamba yang melakukan sendiri, dari sudut ni haram kita redha dengan perkara yang jahat. Redha bil maksiyati maksiyatun. Redha dengan satu maksiat, maka satu maksiat yang lain pula. Orang buat maksiat, berdosa dia, derhaka kepada Allah. Orang ni redha, setuju, okeylah, tapi dia tak buat perkara maksiat tersebut. Dia berdosa sama, berdosa dari sudut redha tu, setuju tu. Tak apalah, orang muda, sekali-sekala orang muda, dia nak enjoy. Maksiat tu, alah, kita masa muda pun bukan baik sangat, bukan tu juga, berat lagi pun dah tahu. Mana yalah, hawa muda sekali kan dia kata, biarlah lepas hawa. Panggil tak lepas hawa tau. Hawa apa? Hawa nafsu lah, lepas hawa. Dia ni duduk masjid dah, tua dah ni, tapi hati dia redha, setuju dengan perkara maksiat. Dia berdosa dari sudut dia redha. Hak no berdosa kerana dia buat maksiat, hak ni berdosa kerana hati dia redha dengan perkara maksiat. Ada ni haram redha akan perkara maksiat dari sudut pandang pilihan seseorang dan usaha seseorang. Dari sudut qada Allah, yang melakukan perkara maksiat tu qada Allah, kita kena terimalah. Kenapa kita wajib redha akan sekian qada Allah, termasuk qada yang rupa kejahatan? Sebab kesemuanya ada hikmah di belakang, tidak sia-sia. Walaupun perkara tu rupa kejahatan, apa hikmahnya? Allah Ta'ala yang mengetahui. Didatangkan cerita seorang Nabi beribadah atas satu bukit. Di tepi itu, di bawah tu ada tempat air, tempat sumber air. Bila tempat sumber air, orang yang musafir di padang pasir, dia akan melalui tempat yang ada sumber air untuk menambah bekalan air. Untuk menambah bekalan air. Orang musafir zaman dulu kan, bawa air banyak-banyak, berat, maka dia akan lalu di tempat yang ada sumber air. Sebab itulah di Mekah jadi makmur kemudian, sebab ada sumber air, iaitu air Zam-Zam. Mekah ni tempat terpencil, tak ada orang pergi Mekah ni. Madinah, Mekah pula. Mekah lah, air Zam-Zam. Asalnya duduk di Palestin. Kita di Mekah Madinah ingat ke Nabi SAW. Ni bukan kisah Nabi kita ni, kisah Nabi Ibrahim. Timur Madinah ni, Pak, kita duk fikir kisah Nabi kita, jadi timur Madinah. Ni kisah Nabi Ibrahim yang duduk di Palestin, diperintah hantar Siti Hajar dan Nabi Ismail di Mekah ni, tempat tak ada orang. Ada ni. Tapi apabila ada sumber air Zam-Zam, maka jadi makmur tempat tu. Orang akan duduk di tempat tu, dan orang musafir akan berhenti di tempat tu untuk ambil air. Dia gitu. Orang akan duduk tempat tu, satu, jadi maknanya akan ada penempatan lah, asal tak ada orang. Dah ada air, dah air, adalah penempatan. Satu, dan di situ akan menjadi tempat laluan orang. Jadi tempat laluan orang, jadi tempat pusat perniagaan. Dia masa dulu gitu. Jadi apabila di bawah tu ada sumber air, maka orang lalu berhenti ambil air lah. Lalulah seorang penunggang kuda ambil air, dia tertinggal 1000 wang emas di tempat tu. 1000 wang emas. Dia pun pergi. Datanglah orang yang kedua,
nampak wang emas 1000 dalam bekas tu dia panggil dah dan kenapa? Itulah kendi, bukan kendi dia panggil tu. Kalau kita learning kat beg duit lah, gitulah dalam sarung tu kukusan robot baju. Dah kukusan bukan. Kukusan tu orang hok duk dapur tu dah kukusan tau. Ni hok buah kain tu apa? Kain batik dia lipat-lipat buat atas belakang ke apa? Ha? Uncang tu duit tu. Uncang hok duit tu. Jadi bila mari orang yang kedua tengok ada duit dalam uncang tu, duit wang emas 1000, apa lagi lah? Ambil lah. Ambil segera lagi lah. Ada ni. Datanglah pula orang yang ketiga. Yang kerja dia cari kayu api. Orang miskin. Kerja dia cari kayu api. Sampai tempat air tu, dia minum air. Dah letih dia pun tidur. Hak penunggang kuda yang pertama tu, dia dia menyedari wang emas 1000 tertinggal. Dia balik semula tempat tu, dia nampaklah orang cari kayu api ni hak tengah tidur. Dia pun hak tu lah ambil, hak tu ada situ. Kalau hak tu ambil, dia lari lama dah. Tinggal kayu api di situ, tidur apa lagi? Tak mengatuk, kalau mengatuk pun tak mengatuk dah dah. Jumpa wang emas 1000, kalau mengatuk tak mengatuk dah, lari lah. Tinggal kayu api situ. Dia tidur situ maknanya bukan dia ambil. Ni tak percaya lah. Dia paksa sampai ke mati orang miskin ni. Dia nak mengaku macam mana? Kalau adalah di dia tu, di tubuh dia tu, nak sembunyi di mana barang tu. Kalau dia sungguh mesti dia lari dah. Maka terdetik di hati Nabi. Terdetik ni, budak punya mulut terdetik. Kenapa Allah buat seumpama tu? Yang ambil orang lain, yang jadi mangsa orang lain. Kenapa jadi Tuhan buat gitu? Terdetik di hati Nabi, orang ibadat. Lepas tu yang Nabi tengok senyap tu, dia bukan urusan dia. Dia tengok dah kan, wang emas tu tinggal, dia panggil lah kawan tu. Beringat kawan tu tinggal. Ada orang nak bagi ambil pula, halang lah jangan ambil barang orang. Tak juga. Dia tidak diperintahkan. Dia hanya beribadah. Ketika penunggang kuda duduk desok, ni pencari kayu api ni, turunlah beritahu, bukan dia ambil. Ambil tu lari dulu lagi dah. Tak juga. Sebab apa? Bukan urusan dia. Bukan urusan dia. Berbeza dengan kita ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam, diwajibkan kita suruh makruf cegah mungkar. Sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan menyampai, kita pun diperintahkan menyampai. Sekadar kita tahu nah. Tak boleh hampir menyampai kepada anak bini kita. Nabi dah. Tapi mari terdetik di hati Nabi. Kenapa? Ini cerita Nabi ni tidak menyampaikan, hanya buat ibadat je. Berlaku di depan mata dia pun dia tak ada, bukan diperintahkan kepada Nabi. Tapi mari terdetik di hati. Kenapa? Allah pun tegur segera. Sebab Nabi ni pilihan Allah. Terdetik pun salah. Kita terdetik syarat ambil hukum. Kita terdetik apa-apa perkara syarat ambil hukum. Pandai ni. Berat di hati nak buat perkara maksiat, syarat tak ambil hukum, tak ambil salah lagi. Syarat tak ambil salah lagi. Malam ni ada joget bandar ni. Nak pergi ke tidak? Rasa berat nak pergi dah ni. Kawan pergi belaka ni. Berat nak pergi. Syarat tak ambil salah lagi. Syarat tak tulis dosa lagi. Pada hati tu 70% dah, 80% dah. Memang nak pergi ke tempat joget bandar. Tapi selagi tidak azam bulat, malaikat tak catat dosa. Bila malaikat catat dosa, azam bulat, barulah malaikat catat dosa.
Tiba-tiba program tu dibatalkan. Alhamdulillah. Kalau tidak berdosa lah kita pergi pak joget. Berdosa dah. Azam di hati bulat nak pergi pak joget tu berdosa dah. Tapi sebelum tu berat di hati nak pergi tempat maksiat. Malaikat tak dosa lagi. Nabi ni terlintas je. Badan ni. Sebab apa? Nabi pilihan Allah. Terlintas tu Tuhan tegur, Tuhan perintah supaya teruskan beribadah. Apa yang berlaku? Itu urusan Allah, Tuhan bagi sekalian alam. Allah kan Rabbil Alamin kan? Urusan Allah. Urusan kamu Nabi beribadah. Maka Allah pun cerita hikmah. Ni. Tapi nak cerita je, Nabi tidak diperintahkan menyampai, hanya buat ibadat. Apa hikmah dia? Hikmah dia pencuri kayu api ni masa dahulu dia bunuh ayah penunggang kuda. Maka Allah Ta'ala biarkan penunggang kuda bunuh balas pada pembunuh ayah dia, iaitu pencari kayu api. Kemudian pula yang orang yang kedua ambil wang emas yang tertinggal tu, sebab terdahulu ayah kepada penunggang kuda dia pernah berhutang dengan orang yang ambil duit tu. Dia tak bayar hutang tu. Hutang tu dipusakai oleh anak ni, penunggang kuda ni. Jadi Allah pulangkan kembali duit ampunnya orang yang kedua ni yang tidak dibayar oleh ayah penunggang kuda, yang mana duit tu penunggang kuda warisi pula daripada ayah dia. Tu nak pulang balik. Itu hikmah dia. Ini rahsia kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan buat pandai-pandai pula. Oh, jumpa duit tepi jalan. Kita hutang ramai tak bayar ni. Duit orang kita hutang tak bayar, hutang kita tak bayar, boleh tinggal ni. Tuan nak pulang balik ni. Jangan gitu. Itu rahsia kerajaan Allah. Jangan duk reka. Jangan duk reka. Ada orang kena bunuh. Dulu bunuh siapa dulu ni? Jangan gitu. Itu rahsia kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni ada orang ni dia nyamuk tasawuf. Orang tu hilang duit 10,000. Mari jumpa nak minta tolong mayat ajak. Dia sedap dia jawab. Awak hilang duit 10,000 tu, adalah tu awak terdahulu buat salah dengan orang 10,000 tu. Lepas tu ambil semula. Dia jawab gitu. Kising kawan tu. Yang anak murid ni pula, oh hebat tu guru dia. Kalau orang lain minta mayat ajak je. Ni dia cerita rahsia kerajaan Allah. Hebatlah dianya. Ni. Akhirnya apa? Apa panggil apa ni? Tohmah fitnah. Apa panggil? Sangka buruk kepada orang lain. Anak murid mula-mula tu berbanggalah hebat tu dia. Kemudian, apalah kata begitu? Hilang duit 10,000 ni, terdahulu kamu tentu ada buat salah dengan orang. Duit 10,000 tu ambil balik lah. Seri baru, tak payah ajak dah. Seri baru dia kata. Hilang 10,000 tu kerana kamu ada dahulu mungkin ambil dah 10,000. Itu bukan tuduhan orang panggil. Kan Tuhan buat kan macam kisah Nabi. Itu rahsia kerajaan Allah. Kamu siapa? Ini orang yang mutasawwifah. Orang yang berlakon tasawuf. Kono-kono macam dia tahu rahsia kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan. Lepas tu kita jangan buat mudah-mudah. Tu rumah terbakar tu, rumah tu daripada riba tu. Tu rumah terbakar tu, duit rumah tu duit tak baik tu. Itu tohmahan, fitnah. Pada ni. Tapi kalau Tuhan uji atas kita, kita muhasabah. Kenapa mungkin kita ada buat salah berkali dalam nak dapatkan duit untuk kita bahagian kita muhasabah lah. Ada ni. Kenapa jadi berat sangat sekarang ni, sempit sangat rezeki ni, jauh sangat daripada agama Allah. Kena muhasabah tu bahagian kita. Orang lain jangan nak reka pula. Saya ni susah sungguhlah, kerjaan tak berjadi. Awak ni jauh dengan Tuhan, sebab jadi gitu. Jangan nak tahu orang. Tapi kalau tahu uji kita kena muhasabah. Jangan orang kena, kita nak cerita rahsia kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa kita? Cuma nak ceritanya apa yang Tuhan lakukan walaupun rupa kejahatan, semuanya ada hikmah. Tapi nak cerita Nabi yang tengok perkara tu, Nabi hanya beribadah atas bukit saja. Sebab Nabi tidak diperintahkan menyampai.
Jadi kita bicara hak 4 sifat, sidik, amanah, tabligh, fatanah, tu sifat rasul, sifat nabi, sidik dan amanah. Kemudian nak pergi kepada hak rasul-rasul yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara satu-satu. Nama-nama 25 rasul. Nama-nama 25 rasul. Hak ni wajib mengetahui dan berpegang secara seorang-seorang, walaupun tak hafal sekalipun, dengan bahawa apabila didatangkan satu daripada 25 nama ni duduk sini dah. Lut, duduk sini dah. Rasulullah. Kita beriman, kita mengaku putus di hati, kita berpegang Lut Rasulullah. Syuaib, duduk sini dah. Ilyasan, ni duduk sini dah. Tu. Panggil apa ni? Mengetahui dan berpegang secara tafsir. Tak syarat hafal. Dan memang kita boleh dikatakan umumnya payah nak cari orang yang hafal. Payah nak cari orang hafal. Tapi kalau didatangkan mana-mana Nabi dari Rasul 25 ni, maka di sini dah. Ayub Rasulullah, Sulaiman Rasulullah, Hud Rasulullah. Hud tu macam dalam drama je. Kata apa? Hud lah tau. Tu Robin Hood tau. Lepas tu burung Hud apa dah? Gitu. Hud apa dia pula? Hud ni Nabi ke tak? Tak kenal berdosa dianya. Sebab dia wajib beriman seorang-seorang hak Rasul 25 kena kenal seorang-seorang. Hud, Nabi Hud alaihi salam. Tu Nabi Rasul, bukan Nabi saja, Rasul tu Hud alaihi salam tu. Waktu saya sebut nama Quran disebut lah. Lut, Hud, Ilyas, tu jarang orang sebut. Adam, Idris, tu biasa sangat lah. Nuh alaihissalam biasa sangat. Nabi Saleh alaihissalam tu biasa sangat. Nabi Ibrahim, tu hak benda ni hak memang yang kedua lepas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulul azmi yang kedua lepas dari Nabi kita yang paling afdal dah Nabi Ibrahim alaihissalam kan. Tu hak nama sebut semua tu. Jadi hak nama Rasul 25 ni kita kena ajar nak kita awal-awal lah. Mudah sikit budak-budak ni. Hafal lah. Apalah budak-budak nak hafal. Lepas tu ada poster pula. Poster sifat Allah. Poster sifat Rasul. Poster Rasul 25. Ada poster pula malaikat hak 10. Kitab hak 4. Biar ada tu. Mana budak-budak dia mudah sikit lah tu. Ada ni. Mana biar dia hafal. Kemudian kita perkenalkan lah. Ni Rasul belaka ni. Nabi Allah dan Rasulullah ni. 25 ni. Ni nama dalam Quran belaka kena ingat. Siapa tahu baca Quran, jumpa nama-nama ni, ya tu. Jumpa dalam Quran. Ni hak nama-nama ni betul. Itu nama Rasul. Hak 25 yang wajib beriman secara tafsir seorang-seorang. Pertama Adam. Kedua Idris. 3 Nuh, 4 Hud, 5 Saleh, 6 Ibrahim, 7 Lut, 8 Ishaq, 9 Ismail. Dia biasanya letak Ismail lah 8. Sebab Ismail tu abang. Ishaq tu adik. Dok sila ingat lah. Itu kena tengok semula lah. Dok sila ingat antara Nabi Ismail dengan Nabi Ishaq ni 12 bulan tekah. Mana apa? Senggang. Antara Nabi Ismail dengan Nabi Ishaq. Tapi Nabi Ismail lah abang. Biasa orang sebut Nabi Ismail dulu. Bola sebut Nabi Ishaq. Ke-10 Yaqub anak Nabi Ishaq. Ke-11 Yusuf anak Nabi Yaqub. Ni empat generasi ni. Nabi Ibrahim AS anak 2 mana Rasul, Ismail dan Ishaq. Cucu pula Yaqub Rasul, cicit pula Yusuf Rasul. Ni Nabi Ibrahim AS. Sebab itulah anak lelaki Nabi SAW diwafatkan daripada budak lagi. Sebab apa?
Sebab Nabi kita Nabi yang terakhir. Tiba-tiba anak lelaki Nabi menjadi orang biasa. Jadi rendah lah. Ada dia. Tengok Nabi Ibrahim AS. Anak lagi 2 orang. Cucu lagi, cicit lagi. Ada ni. Kemudian anak Nabi Daud, anak dia Nabi Sulaiman. Ada ni. Ada tiba-tiba hari belaka tu. Tiba-tiba anak Nabi SAW menjadi manusia biasa, anak lelaki tu. Sebab itulah hikmahnya anak lelaki Nabi diwafatkan daripada budak, anak perempuan, semuanya sampai ke berkahwin sampai ke boleh anak perempuan. Lelaki semuanya diwafatkan daripada budak. Sebab hikmah dia, jadi kalau anak lelaki Nabi membesar menjadi orang biasa, jadi rendahlah. Itu hikmah dia. Tengok Nabi Ibrahim, anak 2 orang dah menjadi Rasul, Nabi Ismail, Nabi Ishaq. 12 Ayub, 13 Syuaib, 14 Harun, 15 Musa. Susunan ni memang tak sama macam kita biasalah. Kalau kita biasanya Syuaib, Musa, Harun, gitulah. Syuaib, Musa, Harun. Kita biasanya lepas daripada Nabi Musa, lepas Nabi Harun, Nabi Ilyas. Kalau kita biasa susunan kita. Sebab Syuaib adalah mertua kepada Nabi Musa AS. Yang mana Syuaib ni menjadi Rasul terlebih dahulu daripada Nabi Musa AS. Syuaib itu mertua Nabi Ibrahim, Nabi Musa AS. Barulah dilantik pula Nabi Harun AS. Disusun gitulah. Biasa kita ni lepas Nabi Musa terus pada Nabi Ilyas, Nabi Ilyasan, gitulah. Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Kalau biasa susunan yang kita dah hafal gitulah. Jadi dia dah susun. Yang ke-16 Ilyasan, ke-17 Zulkifli. Zulkifli ni lebih dahulu daripada Nabi Syuaib lagi menjadi Rasul. Zulkifli lebih dahulu daripada Nabi Syuaib lagi dilantik menjadi Rasul. Zulkifli ni dia sebelum Syuaib lagi, sebelum Musa, sebelum Harun lagi Zulkifli ni. Yang ke-18 Daud, yang ke-19 Sulaiman. Yang 19 tu Sulaiman. Sulaiman ni menjadi Rasul, wafat umur 52 tahun. Nabi Sulaiman AS. Nabi Isa AS diangkat ke langit umur 33 tahun. Tapi belum lagi wafat. Jadi Nabi Sulaiman ni lebih muda daripada Nabi SAW. Nabi 63, Nabi Sulaiman 52 je. Ayahnya Nabi Daud AS 100 tahun. Dan kisah Nabi Daud AS tu kan ada timbul kata hasad. Itu semua cerita karut belaka tu. Hak cerita ambil isteri apa semua tu. Itu cuma cerita karut pokok Yahudi Nasr, pokok Yahudi. Yang mana hak daripada ibu ni lah lahirnya Nabi Sulaiman AS. Yang ke-20 Ilyas. Yang kedua Ilyas. Yang ke-21 Yunus. Yunus ada Nabi Yunus AS dah hak ditelang oleh ikan tu, ikan nun tu bukan Nabi Yunus lah. Nabi Yunus lah hak turun, hak Nabi bersabda la tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Nabi kata jangan kamu lebihkan aku daripada atas Yunus bin Matta. Sebab apa? Sebab takutlah Nabi SAW Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Nabi Yunus AS ditelang oleh ikan turun kepada dasar laut. Lebih Nabi kita jauh lah. Lebih Nabi kita jauh lah daripada Nabi Yunus. Nabi kita naik ke atas, Nabi Yunus turun ke bawah. Sebab itulah Nabi sebut nama Nabi Yunus, la tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Jangan kamu lebihkan aku atas Nabi Yunus bin Matta. Sebab apa? Jangan lebih ni dengan siapa pekat nak memperkecilkan.
Tapi ijma' ulama, Nabi lah selebih-lebih makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi kata jangan kamu lebihkan aku daripada Nabi Yunus. Jangan lebih ni serta memperlekehkan. Hakikatnya memang Nabi kita nombor 1, Nabi Ibrahim AS nombor 2, Nabi Musa AS nombor 3, Nabi Isa AS nombor 4, Nabi Nuh AS nombor 5. Ulul azmi yang 5 tu kan. Ni hak diletak dia punya nama-nama tu. Memang Nabi kita nombor 1. Tapi Nabi sebut tu takut kita memperkecilkan Nabi Yunus, sebab Nabi Yunus tu ditelan oleh ikan turun ke dasar laut. Tetapi ada, saya lupa perkataan ulama mana, walaupun Nabi Mi'raj ke langit, tidak, bukan berarti Nabi lebih hampir dengan Allah dari Nabi Yunus AS. Hampir ni hampir bertempat lah. Hampir hak hisi tu, hampir maknawi, Nabi lah paling hampir dengan Allah Ta'ala. Dia hak makhluk nombor 1 yang paling lebih. Hampir ni sebab hisi tu. Ni macam kita ni hampir ni kan. Bukan hak tu hampir maknawi. Hampir ni mana apa? Hampir hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampir hisi ni macam kita. Tu hampir, tu jauh sikit, tu jauh lagi, tu jauh lagi. Maknanya walaupun Nabi Mi'raj ke langit, bukan Nabi lebih hampir dengan Allah nak banding dengan Nabi Yunus AS. Sebab apa? Sebab Allah tidak bertempat. Tapi kenapa Nabi Mi'raj? Jangan bertanya lah tu. Nabi Mi'raj ke langit berarti Allah duduk langit. Lepas tu Nabi Musa bercakap dengan Allah di Tur Sina, berarti Allah duduk di Tur Sina. Itu akidah kita lah. Saya lupa perkataan ulama tu. Walaupun Nabi Mi'raj ke langit, Nabi Yunus ditelan oleh ikan turun ke dasar laut, bukan menjadikan Nabi itu lebih hampir dengan Allah daripada Yunus. Hampir hak hisi ni, bukan. Sebab apa? Sebab Allah tidak bertempat. Pada ni Allah tidak hampir, Allah tidak jauh. Kata je. Lepas tu macam mana? Jangan tanya berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Ta'ala pada azal tidak hampir, tidak dekat. Sebab apa? Tidak ada yang lain selain Allah. Sebab nak jadi Allah ni hampir atau dekat, kena ada sesuatu yang lain. Bahawa timur Allah hampir, Allah jauh. Tapi ada tak sesuatu yang lain sebelum Allah jadikan makhluk? Tidak ada. Yang ada hanyalah Allah. Adakah Allah hampir ataupun jauh? Hampir pun tidak, jauh pun tidak. Sebab Allah sahaja yang ada, makhluk belum lagi ada. Allah tidak hampir, tidak jauh. Itulah sifat Allah kekal selama-lamanya. Itu. Lepas tu, mai terlintas di hati. Kullu ma khatara ala balika fallahu bi khilafi. Tiap-tiap perkara yang terlintas di hati engkau, Allah menyalahi. Sekatu je. Yang dia fikir berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, fikir berkaitan kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala. 22 Zakaria, 23 Yahya, 24 Isa, 25 Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di sini susunannya tak sama dengan sebagaimana yang kita biasa hafaz. Kemudian rasul-rasul ni yang bukan daripada keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, tu terdahulu dari Nabi Ibrahim. Nabi Lut bukan keturunan Nabi Ibrahim AS, sebab ianya adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim AS. Nabi Lut anak saudara Nabi Ibrahim AS, jadi bukan daripada keturunan Nabi Ibrahim AS. Sayyiduna Khadir dan lain-lain setengah daripada Anbiya. Khidir AS Anbiya, Nabi, tetapi bukan Rasul. Wallahu a'lam.